Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat, satu soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen daripada Titi Wangsa. Ya, satu soalan yang saya percaya ramai yang terkejut ya apabila isu ketirisan ya minyak masak ini diutarakan ya, yang mana kita tahu skandal subsidi minyak masak membabitkan anak Hamzah Zainuddin ya telah pun diheret ke mahkamah berkaitan dengan isu ini kerana telah membuat pembohongan, penipuan dan menyimpan melebihi daripada had yang ditetapkan. Jadi, mari kita lihat soalan ini dan juga jawapan padu ya daripada Timbalan Menteri. Jadi, sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton video ini bersama sahabat-sahabatku. Bang Musi, pertama saya ingin mengumumkan mohon jasa baik mengalu-alukan kehadiran rombongan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMK Sultan Azlan Shah Sekandar Perak Darussalam. Saya dipahamkan sekolah ini merupakan sekolah cemerlang dengan pencapaian keputusan CJ Pelajaran Terbaik Kebangsaan tahun 2022. Terima kasih Bapak Menteri. Saya bersetujulah soal pengagihan minyak masak ini. Tetapi yang meruncingkan saya ialah apabila melihat kerajaan mengeluarkan 60 juta paket tiap-tiap bulan. Itu bermakna kita mengeluarkan 720 juta paket. Kalaulah tujuan kita untuk bagi subsidi minyak ini untuk menstabilkan keadaan minyak masak, sudah tentu target kita ialah kepada isi rumah. Seperti mana yang kita tahu bahawa isi rumah B40 ini adalah dianggarkan lebih kurang 3.2 juta. Saya nak ingin bertanya bahawa kalaulah proses yang kita buat ini tidak dapat mengelakkan ketirisan. Contohnya dulu bila kita bagi subsidi ini kerana harga minyak sawit meningkat, jadi kita ingat nak bagi kepada golongan B40 supaya mereka dapat menggunakan minyak masak ini tanpa membeli harga yang tinggi. Tetapi apa yang berlaku oleh kerana ada ketirisan, akhirnya ketirisan ini dulu dia ekspor. Kemudian kita tahan, dapat mengatasi soal ekspor. Kemudian kita jumpa pula di mana dia beli minyak paket, ada pemborong dapat minyak paket, kemudian dijual kepada syarikat-syarikat mikro ini dengan harga yang tinggi daripada RM2.5. Maka targeted subsidi tak berlaku. Nah, akhir-akhir ini ada orang beli minyak paket untuk dibuat biodiesel. Kerana kalau dia beli recycle minyak, lebih tinggi daripada minyak masak yang kita bagi dalam paket. Jadi persoalan saya Menteri, adakah kerajaan ingin meneruskan cara yang sama? Saya berpandangan, sudah tiba masanya kalau kita melihat bagaimana minyak masak ini kita boleh buat cash transfer. Kalau setiap rumah B40 ini, dia pakai lebih kurang dianggarkan 5 kg sebulan. Kalau 5 kg sebulan, kita memang nak bagi dia harga RM2.5. The difference between the market price tu kita bagi dia cash transfer. Jadi KBDN pun tak payah nak pergi buat enforcement, ambil duit, jadi market jual semua sama. Jadi ini boleh menyebabkan kerajaan save subsidi ini. Kalau harga meningkat 2,000 different dengan 2,500 atau 2,500 per tan kita bagi ini, hampir 1.4 bilion. Saya ingat pada 6,000 waktu ketika CPO 6,500, kita bayar hampir 4 bilion. Jadi saya cadangkan bahawa adakah kerajaan ingin meneruskan cara yang sama? Terima kasih Yang Berhormat Titi Wangsa. Itu satu pengamatan yang tepat ya, Yang Berhormat Titi Wangsa. Sistem subsidi pukal ini adalah satu sistem yang diwarisi oleh kerajaan pada hari ini. Ya, dan tentu sekali kerajaan pada hari ini sependapat berkenaan dengan penyasaran subsidi. Kita akan bermula dengan penyasaran subsidi bermula tahun depan dengan diesel dan sebagainya untuk mengelakkan ketirisan. Tentu sekali minyak masak dalam paket ini di dalam senarai penyasaran subsidi tersebut ya. Yang Berhormat Titi Wangsa, kita tidak akan teruskan perkara yang sama dan memang kerajaan pada hari ini amat gusar dengan apa yang dikatakan oleh yang dikongsi oleh Yang Berhormat Titi Wangsa tadi.
Jadi sebagai apa yang disarankan, kita lihat bahawa kementerian lihat bahawa yang wajar menerima subsidi ini golongan B40, sebahagian daripada M40 yang berhormat Titiwangsa. Sebab M40 pun memerlukannya, ya, sebahagian daripada mereka, bukan semuanya. Dan kita anggarkan dalam 5.8 juta isi rumah yang akan layak menerima subsidi ini nanti, ya, apabila kita sasarkannya. Dan juga sebelum ini, apabila kita subsidi pukal, kita tidak menyasarkan kepada peniaga mikro. Ya, kita KPDN arah ke hadapan menyasarkan juga kepada peniaga mikro, sebab kita merasakan bahawa peniaga mikro juga memerlukan subsidi minyak masak ini. Jadi insya-Allah apabila kita tambah baik dan apabila data kita terima daripada padu nanti, insya-Allah kita akan di satu kedudukan di mana kita boleh melaksanakan penyasaran subsidi minyak masak ini. Saya setuju apa yang Titiwangsa cakap, ada ketirisan dan cash transfer mungkin merupakan cara yang terbaik. Mekanisme kita belum tuntaskan, tapi itulah arah dan hala tuju kita. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih poin itu. Tanggapan tu. Baik, terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Baik, kita tahu bahawa kita memberikan subsidi sebanyak 60,000 tan sebulan, lebih kurang 720,000 tan setahun. Dan ini baru 21% daripada jumlah domestik, penggunaan domestik 33 juta. Tapi kalau saya lihat daripada data 2019 sebenarnya jumlah isi rumah hanyalah 5.81 juta. Tetapi pada data 2022 telah bertambah kepada 6.38 juta. Sedangkan kita masih kekal dengan 60,000 tan sebulan. Dan kalau diambil kira di Malaysia hari ini kita ada 2.7 juta pekerja asing. Kan? Jadi apakah kerajaan ada itikat untuk melihat kembali jumlah subsidi ini cukup atau tidak? Dan ditambah lagi macam saya kata tadi, peniaga-peniaga mikro pun perlu dibantu sebab mereka adalah golongan yang amat terjejas dengan kenaikan kos sara hidup hari ini. Persoalan saya, sejauh manakah keberkesanan e-kos ini nanti? Bilakah akan diselesaikan dan sejauh mana keberkesanan dia dalam menangani isu ini? Dan yang kedua, sementara e-kos ini siap, apakah tindakan kerajaan sekarang ini? Kerana kalau kita lihat di luar sana, rakyat kita masih lagi mengeluh tentang nak dapatkan subsidi minyak ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Okey, Yang Berhormat Tangga Batu, saya nak kongsilah sedikit, ya. Pada awal tahun ini memang kita lihat bahawa minyak masak ini memang tak cukup di pasaran. Kita juga akui dan kita iktiraf, ya, dengan rendah hati bahawa B40 kadang-kadang bermasalah untuk mendapatkan minyak masak paket ini di dalam pasaran. Namun Yang Berhormat Tangga Batu, kita juga tahu apabila sistem itu sistem pukal, maka sukar untuk kita mengawal dan kita tidak ada dasar sebelum ini yang melarang warga asing daripada membeli minyak masak paket ini. Jadi sebab itu penyasaran subsidi ini amat-amat penting. Ya, dan apabila kita kira berkenaan dengan jumlah peniaga mikro, jumlah isi rumah yang saya katakan tadi 5.8 juta yang layak, bukan keseluruhan isi rumah Tangga Batu, ya, yang layak B40 dan sebahagian daripada M40 dianggarkan lebih kurang 5.8 juta isi rumah, ya, dan peniaga-peniaga mikro juga dianggarkan lebih kurang 91,860, ya, yang mereka menggunakan lebih kurang 400 kilo sebulan. Ini yang kita panggil mobile food cart, yang jual dekat gerai, yang jual dekat warung, ya, jual goreng pisang dan sebagainya. Jadi apabila kita kira semula, kalau kita sasarkan subsidi itu, kita dapati jumlah itu cukup. Tangga Batu 60,000. Sekarang jadi pada awal dulu bila kita kira 70,000, kita kira 60,000 tak cukup kalau sekiranya tidak disasarkan. Tapi dengan dasar yang baru ini, dasar kerajaan yang baru ini, supaya kita tak mahu warga asing terus membeli, mendapat manfaat daripada apa orang kata subsidi ini. Jadi apabila kita sasarkan kepada isi rumah yang layak tadi dan juga peniaga mikro yang layak tadi, insya-Allah 60,000 metrik tan itu cukup. Terima kasih. Nak betulkan sedikit data, bukan 400 kilo per bulan, 4.8 kilo per bulan. Terima kasih. 4.8 kilo sebulan itu, Tangga Batu, ialah isi rumah, keperluan isi rumah. 400 kilo sebulan itu ialah keperluan peniaga mikro. Ya, keperluan peniaga mikro. Saya nak maklumkan, ya.
Jadi kita dah kira berpandukan keperluan niaga mikro dan juga keperluan isi rumah, insya-Allah 60,000 itu mencukupi. Sebab sistem e-kos sekarang ni dia sampai kepada peruncit. Dia hanya untuk melihat kepada rantaian bekalan, ya. Dan sekiranya ada keterisan sepanjang rantaian bekalan. Tapi apabila kita sasarkan subsidi, tentu sekali kita perlu sampai kepada pengguna. InsyaAllah. Terima kasih Tangga Batu. Terima kasih Puan Ketua. Saya jemput Tuan Afnan Hamimi Bintai. Terbaik, itu dia satu soalan yang terbaik ya daripada Ahli Parlimen Titi Wangsa dan juga jawapan yang begitu padat, teliti, jelas daripada Timbalan Menteri. Tapi kita dengar juga sebenarnya tadi satu soalan daripada pihak pembangkang yang seakan-akan ya soalan itu sebuah memprovokasi, berpolitik dan sebagainya. Akhirnya beliau sendiri yang disekolahkan oleh Timbalan Menteri kerana data kononnya yang didapati itu sebenarnya tidak tepat berbanding dengan apa yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri. Terbaik. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak papan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.